Okay, untuk pengenalan, sebagaimana kita tahu, Orientalism ni berasal daripada kata-kata Perancis, iaitu Orient, yang bermaksud Timur. Okay, kedua, Orientalism ini bermaksud satu aliran yang berkeinginan menyelidik hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di Timur. Okay. Ketiga, sebenarnya umat Islam lebih banyak menyumbang kepada pembangunan keilmuan kepada tamadun lain. Yang keempat, umat Islam tidak meminjam secara membuta tuli dengan pengaruh asing. Okey, itu saja untuk slide pertama. Okey, untuk slide kedua, saya akan terangkan tentang konsep serangan balas. Yang pertama, semua orientalis meragukan keaslian Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab itulah mereka membuat kajian tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, kedua, Orientalis missionaries ini biasanya menyamar sebagai pakar mengenai bidang bahasa, sejarah dan agama. Okey. Ketiga, mereka menggabungkan perpaduan pemikiran untuk menyerang Islam dengan menerjemahkan Al-Quran dengan cara yang salah. Yang keempat, mereka berbuat demikian kerana tidak mahu Islam tersebar di Eropah. Maksudnya mereka ni sengaja berbuat begitu kerana tidak mahu Islam tersebar dengan luas. Okey, yang kelima, Al-Quran merupakan target utama serangan orientalis dan misionaris Yahudi Kristian setelah mereka gagal menghancurkan sirah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, mereka meragukan kebenaran riwayat hidup beliau, yakni Rasulullah SAW, dan menganggap sirah beliau tidak lebih daripada legenda dan hanya cerita fiksyen. Okey, itu saja untuk slide kedua. Latar belakang lahir Orientalism. Pertama, terjadinya perebutan kekuasaan antara Greek tua dengan dinasti Achaemenid dari Imperium Parsi pada masa pemerintahan Cyrus the Great, iaitu 550 hingga 530 sebelum Masihi. Yunani dan Romawi berhasil melakukan pencerobohan ke Mesir. Pada masa ini, penduduk yang ditakluki diwajibkan mengikut peradaban Yunani yang kemudian dikenal dengan Hellenisme. Kemudian lahirnya kekuatan Islam di Andalusia. Kemudian peradaban Islam menjadi sumber cahaya yang menerangi dunia. Seterusnya, aliran Orientalism dan bentuk-bentuk serangan Orientalism. Aliran Orientalism. Lahirnya Orientalism secara rasmi ialah bersamaan dengan resolusi Perhimpunan Gereja Vienna pada tahun 1312 Masihi. Edward Said sendiri menyatakan bahawa Orientalism sebagai bentuk penggambaran tentang tradisi Timur, baik dilakukan oleh para akademik maupun oleh para seniman. Bidang Orientalism adalah satu badan yang luas ruang lingkupnya sehingga mencakupi bidang-bidang arkeologi, sejarah, bahasa, agama, kesusadaraan, etnologi, sosiologi, adat tradisi, politik, ekonomi, kehidupan binatang, alam fauna dan flora serta lain-lain lagi. Pertentangan yang berlaku di antara Islam dan Kristian di Sepanyol dan Seville
telah mendorong kemunculan Orientalism di Barat. Perang Salib telah mendorong orang Eropah untuk berusaha mempelajari ajaran Islam dan adat resamnya. Seterusnya, bentuk-bentuk serangan Orientalism. Pertama, melalui hujah akademik menyerang pemikiran masyarakat Islam. Selepas itu, menyerang agama Islam melalui tulisan dan perbincangan akademik sama ada di dalam dan di luar pusat pengajian tinggi. Selain itu juga mempertikaikan kesahihan kitab suci Al-Quran serta terjemahannya. Dan yang terakhir, mempersenda tradisi penulisan buku-buku ilmiah karangan ulama mukhtabar. Seterusnya, serang balas terhadap Orientalism. Pertama, menciptakan kekuatan nilai dan tauladan. Kedua, memantapkan dan menguatkan iman. Ketiga, mendedahkan bahayanya Orientalism ini dalam pembelajaran sekolah menengah. Keempat, belajar ilmu agama sebanyaknya. Dan yang terakhir, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pandangan Islam terhadap serang balas. Yang pertama, menjadikan sumber wahyu Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah dan prinsip tauhid sebagai asas utama. Yang kedua, menolak pendekatan Wahhabism yang memusuhi ilmu falsafah yang dikatakan berasal daripada pengaruh Islam Yunani. Mengenal pasti pendekatan dan penghayatan Islam sejati yang menjadi motor ataupun pemangkin kepada kehidupan yang lebih bersifat lestari. Yang seterusnya, melakukan analisis epistemologi, isu, asal, usul, dasar, metod dan batas ilmu terhadap pandangan worldview dan kognitif barat berasaskan worldview Islam.
Kesimpulannya, tindakan yang wajar perlu diambil oleh semua pihak, terutamanya pihak yang berwajib seperti pendidikan dan lain-lain, bagi melindungi daripada orang luar campur tangan maupun menawan pemikiran ataupun ideologi yang dibawa oleh mereka yang boleh merosakkan ataupun beri kesan buruk kepada rakyat di negara kita, umat Islam terutamanya. Pelbagai usaha ataupun cara telah diusahakan oleh mereka bagi terus menguasai secara perlahan-lahan rutin hidupan harian kita seperti pemakaian, pemakanan dan budaya hidup pada hari ini. Secara tidak langsung, kita akan terpengaruh dengan corak kehidupan mereka yang tidak berlandaskan syariat Islam dan melanggar peraturan Allah. Hasil daripada berjayanya rancangan mereka dengan menguasai pemikiran kita, hidup kita tidak akan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, lagi akan tetapi bercorakkan kehidupan orang barat. Oleh itu, setiap urusan yang dilakukan tidak akan diberkati oleh Allah dan organisasi akan penuh dengan perkara seperti penipuan dalam perniagaan dan lain-lain. Bukanlah perkara yang remeh apabila sesuatu perkara itu berkaitan dengan penjajahan fikiran. Kesannya akan melibatkan semua pihak, termasuklah generasi yang akan datang, tidak lama lagi kemudiannya akan memimpin negara. Jika tiada pihak yang mengambil berat tentang hal ini, maka masa depan negara adalah dalam bahaya dan mudah diancam oleh musuh dari luar.